Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifah Syawkina binti Ma'azani dari Diploma Pendidikan Islam SEM 5. Pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan pembangunan sosioekonomi yang bertajuk Integrasi Kaum. Integrasi kaum. Yang pertama, konsep integrasi. Integrasi ialah satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah, iaitu dari segi kebudayaan, sosial, ekonomi dan penempatan dalam sesebuah unit politik. Melalui pembentukan identiti nasional, hubungan antara kaum akan menjadi lebih erat dan mewujudkan perasaan untuk hidup bersama. Secara keseluruhannya, proses integrasi ini dapat dikatakan sebagai satu proses yang membentuk sebuah masyarakat yang hidup aman damai secara bersama, berasa kepentingan antara satu sama lain, boleh bekerjasama dalam pelbagai lapangan, bersedia untuk berkongsi hidup dan sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan bersama. Seterusnya, perpaduan. Konsep perpaduan. Perpaduan ialah satu proses yang menyatupadukan seluruh anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Yang kedua, proses perpaduan ini merujuk kepada penyatuan masyarakat dalam semua aspek kehidupan seperti fizikal, ekonomi, politik dan sosial. Perpaduan amatlah penting bagi sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian sama ada dari segi ras etnik, bahasa, agama, kebudayaan dan pegangan seperti di Malaysia. Selain daripada itu, terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan integrasi kaum. Yang pertama, pendidikan dan perkauman. Pendidikan. Setiap pendidikan berbeza mengikut suku kaum. Selain itu, setiap kumpulan etnik mempunyai pendidikan dan sukatan pelajaran masing-masing. Sebagai contoh, pendidikan Cina hanya untuk orang Cina, buku-buku dan guru-gurunya juga dibawa daripada China. Faktor yang kedua ialah perkauman. Manakala perkauman pula merupakan sikap mementingkan kumpulan etnik sendiri, fenomena ini jelas dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial budaya di mana satu-satu etnik yang mementingkan kaumnya sendiri. Sikap perkauman ini boleh mewujudkan hubungan yang tegang dan menjarakkan sosial antara individu. Sikap perkauman ini juga boleh menghalang perpaduan rakyat sekaligus merencatkan kemajuan negara. Faktor yang lain, ketiga, pemisahan fizikal, keempat, politik perkauman dan yang kelima, perbezaan agama dan kebudayaan. Selain itu, terdapat juga faktor utama yang dikaitkan dengan kemiskinan di Malaysia. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam yang boleh menyebabkan penyakit dan kerosakan tanaman. Yang kedua, kejatuhan harga barang ekspor yang mengakibatkan kemelesetan ekonomi dunia. Yang ketiga, kekurangan input.
kekurangan input yang dapat meningkatkan pengeluaran. Dan yang keempat, corak pertanian tradisional. Dan yang terakhir, faktor-faktor sosial dan budaya. Usaha integrasi. Yang pertama, kewujudan Akta Keselamatan. Ini ialah bagi mengelakkan rakyat-rakyat membangkitkan isu-isu yang sensitif. Yang kedua, mewujudkan usahawan-usahawan Melayu. Ketiga, pembangunan tanah secara berkelompok. Dan yang keempat, perkongsian kebudayaan amalan setiap kaum. Hal ini untuk mengelakkan berlakunya jurang antara kaum lain. Sekian itu sahaja penerangan daripada saya.